Syarikat bakal melingkup pengarah eksekutif tetap untung. Naib Presiden Keadilan Rafizi Ramli menyelar sikap bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak yang dilihat kononnya bersuara untuk menjadi hero rakyat. Beliau merujuk kepada usul Najib supaya Kerajaan Persekutuan campur tangan dengan mengarahkan institusi milik rakyat seperti Petronas, Khazanah dan Permodalan Nasional Berhad PNB menyelamatkan Sapura Energi Berhad Sapura yang berdepan masalah keuangan. Apabila saya bersuara bahawa sebarang usaha untuk menyelesaikan keuangan Sapura tidak boleh melibatkan wang rakyat. Seperti biasa, Najib menimbulkan isu kerugian wang rakyat melalui pegangan PNB di dalam Sapura, kehilangan kerja, kerugian vendor dan pinjaman bank kepada Sapura, kata Rafizi dalam satu kenyataan. Menurut beliau, pada dasarnya sebarang permasalahan keuangan mana-mana syarikat korporat tidak boleh melibatkan wang rakyat kerana ia bakal mewujudkan budaya takbir urus korporat yang lemah. Sekiranya syarikat-syarikat swasta ada talian hayat dan diselamatkan oleh rakyat, setiap kali mereka berdepan dengan masalah keuangan, tidak ada insentif dan pertanggungjawaban atau accountability untuk syarikat-syarikat swasta menguruskan perniagaan mereka dengan cermat, bijak dan berdaya saing, tegasnya. Rafizi membangkitkan beberapa rekod keuangan Sapura sejak sedekad lalu yang katanya banyak mengundang kontroversi, terutama berhubung bayaran kepada pengarah-pengarah eksekutifnya yang juga mewakili beberapa pemegang saham terbesar Sapura. Katanya sebagai Perdana Menteri dan Menteri Keuangan ketika itu, Najib seharusnya memikul amanah dengan memberi hala tuju selain memastikan institusi dana rakyat seperti PNB dan kumpulan wang persaraan diperbadankan KWAP mendapat nilai yang terbaik daripada pelaburan mereka. Malangnya 90% atau 983 juta daripada bayaran 1.09 bilion ringgit dalam bentuk gaji, upah, sewa dan yuran harta intelek kepada pengarah eksekutif yang secara jelas tidak adil kepada PNB dan KWAP berlaku dalam tempoh Najib menjadi Perdana Menteri dan Menteri Keuangan iaitu 2009 sehingga 2018. Semasa dia ada kuasa dan pengaruh untuk memastikan ribuan kaki tangan Sapura tidak terjejas perut nasib mereka untuk memastikan syarikat kecil yang menjadi vendor Sapura mendapat bayaran dan pelaburan rakyat mendapat pulangan yang sewajarnya. Di mana suara Najib ketika itu, soalnya? Dalam analisisnya, Rafizi merumuskan terdapat pembayaran yang tidak padan kepada pengarah eksekutif tertentu berbanding dengan pemegang saham lain dalam tempoh 2009 hingga 2021. Kata Rafizi, Sapura membayar pengarah eksekutif tertentu yang mewakili pemegang saham majoriti sebanyak 1.1 bilion ringgit, sedangkan keuntungan yang dipulangkan kepada pemegang saham sebagai dividen hanyalah 683 juta ringgit. Daripada jumlah 683 juta ringgit itu, sekitar 35% dividen dibayar kepada pemegang saham majoriti yang diwakili oleh pengarah eksekutif yang mengotai Sapura. Oleh itu, anggaran bayaran keuntungan kepada pemegang saham majoriti yang diwakili pengarah eksekutif dalam bentuk gaji, sewa, yuran, harta intelek dan dividen adalah sekitar 1.33 bilion ringgit berbanding hanya 440 juta ringgit yang diagihkan kepada pemegang saham lain seperti PNB dan juga KWAP. Justru ujarnya, nisbah keuntungan yang dikaut oleh pemegang saham terbesar yang diwakili pengarah eksekutif adalah sekitar 3 kali ganda berbanding yang diagihkan kepada pemegang saham lain yang dimiliki rakyat. Saya ingin mengambil peluang ini untuk menunjukkan bagaimana Najib hanya mengambil kesempatan menembak dalam semua isu kononnya untuk menjadi terpaling wira rakyat demi menyelamatkan dirinya yang sudah dijatuhkan hukuman penjara. Hipokrasi Najib ini tidak sewajarnya dibiarkan berterusan dan rakyat harus dibentangkan dengan fakta-fakta untuk menunjukkan hipokrasinya, tempelak Rafizi. Begitu sukarnya, kerajaan membuat keputusan untuk menaikkan gaji minimum kepada RM1,500 sebulan untuk rakyat marhain. Sedangkan rakyat marhain inilah yang bekerja membanting tulang demi syarikat dapat terus berdaya saing serta pengarah eksekutifnya dapat menjana gaji dan allowance yang cukup lumayan. Ketua Pegawai Eksekutif CEO Sapura Energi Tan Sri Syahri Samsudin dilaporkan memperolehi gaji sebanyak RM200,000 sehari walaupun syarikat ini telah rugi berbilion ringgit. Menurut DH Market, beliau memperolehi gaji sebanyak 71.92 juta ringgit pada 31 Januari 2018 berdasarkan keuntungan bersih berjumlah 206.16 juta ringgit yang direkodkan dalam tempoh yang sama pada tahun 2017. Sapura menanggung kerugian bersih sebanyak 2.5 bilion ringgit bagi tahun keuangan yang berakhir 31 Januari 2018 atas pendapatan sebanyak
RM5.89 bilion. Sebahagian daripada gaji besar Syahri bergantung kepada perjanjian saham yang dimilikinya dengan institusi keuangan apabila kumpulan minyak dan gas itu membayari semula pinjaman yang berjumlah RM14 bilion. Bagaimanapun selepas 25 tahun menerajui Sapura sebagai Presiden dan CEO, beliau mengumumkan persaraannya pada 22 Mac 2021. Jangan bimbang, Syahri tidak rugi apa-apa walaupun Sapura rugi. Nama beliau turut terpahat bersama-sama pengerusi Lembaga Disiplin Bersatu Tan Sri Megat Najmuddin sebagai pengarah MySJ Sendirian Berhad. Syarikat tersebut kini diselubungi kontroversi pemilikan aplikasi MySejahtera yang dipindah daripada KPI Soft Malaysia Sendirian Berhad. MySJ dilaporkan mendapat kontrak penyelenggaraan MySejahtera daripada Kerajaan Malaysia melalui Kementerian Kesihatan Malaysia KKM menerusi rundingan terus yang dibantah oleh Jawatankuasa Kira-kira Wang Negara PAC. PAC berpandangan bahawa pelantikan secara rundingan terus kepada sebuah syarikat baharu tidak harus berlaku dan sekiranya KKM ingin memberikan kontrak tersebut kepada mana-mana syarikat yang lain selain KPI Soft, maka KKM perlu mematuhi segala tata cara perolehan yang telah pun ditetapkan. Sama ada secara rundingan terus dengan kebenaran daripada Menteri Keuangan, tender terbuka ataupun sebut harga. Kerajaan haruslah menjamin kepentingan keuangan negara dalam setiap keputusan yang diambil, tegas PAC. Sungguh, kepentingan keuangan negara inilah yang juga menjadi pertimbang sama ada Sapura harus diselamatkan atau sebaliknya. Ingat, rakyat sentiasa memerhati. Mencari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, pentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience.